Okey, auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ya, hari ini kita sambung latihan membentangkan ayat-ayat Al-Quran, ya. Masih lagi dalam surah Al-Fatihah. Sebelum ni saudara adik kita telah berlatih untuk membentangkan ayat pertama. So, hari ini kita cuba lihat boleh tak di-applykan cara yang sama tu untuk membentang ayat yang kedua, ya, dengan apa setakat ni yang telah belajar. Yang mana yang belum belajar tu kita akan tambah, ya, dalam. Ya, okey, so dia akan membentangkan ayat kedua tu, iaitu Alhamdulillahirrabbilalamin. Okey, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan bentangkan. Cuba buka start ayat kedua surah Al-Fatihah, iaitu ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Jadi dalam ayat ini, dapat dilihat ada kalimah, Hmm. empat kalimah, iaitu kalimah pertama ialah Alhamdulillah, kalimah kedua Allahi, kalimah ketiga adalah Rabbi, kalimah keempat Al-Alamin. Hmm. Alamin lah. Okey. Jadi lihat pada kalimah pertama, Hmm. iaitu Alhamdulillah. Okey, sebelum tu empat empat kalimah tu jenis apa? Okey, saya faham Alhamdulillah, dia adalah kalimah ismun. Betul. Ismun. Okey, tanda dengan tanda ada alilan ta'rifah tu maknanya kalimah ismul Okey, itu. dalam tarifah jadi kalimah ismun. Okey, Kalimah yang kedua kedua ialah kalimah ismun ismun juga. juga. Sebab bila ada harfun jar, bila dia bergabung dia menjadi kalimah ismun Okey, juga. okey. Okey. Kalimah ismun. Apakah tanda kat kalimah ismun tu? Okay, dia tak nampak jelas, tapi yang nampaknya Robbi dan Alami tu dia tofah. Okey, Bila tofah mesti ismun. Kalimah okey, pertama mesti ismun, kalimah kedua pun ismun juga. okey. Okey. Kalimah yang keempat pun ismun sebab ada alif dan tarifah. Ya. Dan gabungan Robbi dengan Alami itu pertalian adalah idhofah. Jadi bila idhofah maknanya kalimah pertama dalam idhofah Robbi itu kena ismun lah. Okey. Ha, itu menunjukkan dia kalimah ismun. Ha, Okey. Jadi empat kalimah yang kedua sepanjang kita sebut empat adalah kalimah ismun. ya. Okey, saya akan Okey. cuba kupas yang pertama dulu. Kalimah pertama iaitu Alhamdulillah. Okay, dari segi ta'in ya, uh, kalimah ini adalah kalimah makrifah. Sebabkan dia ada Okey, sebelum ta'yin, ya, ta'yin itu ialah ciri, ya. ciri. So sebelum kita menceritakan ciri itu, kita cerita jenis kalimah isim dulu. Okey. Jenis kalimah isim yang ni dia adalah isim masdar. Ingat tak isim masdar apa dia? Masdar ni ialah dalam bahasa Inggeris dia verbal noun. Bahasa Melayu ialah kata nama yang dia kata nama. Tapi verbal noun mana dia ada elemen kata kerja. Ya, mana alhamdu ni ialah pujian, kan? Jadi pujian ialah masdar. Macam makan permakanan. Itu dipanggil masdar. Itu jenis, ya. Mula kita dah tahu jenis utama dia ismun, tapi ismun ada breakdown, kan? So mesti kita mengenal juga jenis ismun dia ialah dipanggil isim masdar. Ah, Masdar, Iaitu iaitu kata nama yang dibangunkan daripada kata kerja. Dia ada elemen kata kerja dalam kata nama tu. masdar ni bermaksud kata nama yang punya elemen, Elemen kata kata kerja. kerja. Ah, Ya, Alhamdulillah, isim masdar, ah, kalimah kata nama yang kata kerja. ya. Okey, itu jenis isim dia. Dia baru ciri pula. Okey, ciri dia atau tak dia. Pertama, kita dapat lihat kalimah ini adalah kalimah makrifah. Isim Sudah marifat. isi makrifah. Sebab tandanya ialah yang awal awal kalimah itu ada alif dan makrifah. Okay. Dan di huruf akhir itu tidak bertanwin. Sebutkan huruf apa. Okey. Huruf dal tu, Ah, huruf dal tu tidak bertanwin. dia baris tomah saja tanpa tanwin. Sebab domah tanpa tanwin. Jadi ini poinlah kalimah isim makrifah. Hmm. Okey, dari segi jantinanya. Jantina Hmm.
Maknanya lah kalimah muzakkar. Ya, Kenapa muzakkar? Sebab tak ada tanda-tanda yang menunjukkan tanda-tanda muannas lah. kalimah mana? Itu Okey. macam nama mutah ataupun tanda-tanda muannas yang lain lah. Okay, jadi ini kalimah muzakkar. Ketiga dari segi bilangan. Bilangan pun kalimah ini lah. Dari segi bilangan dah tunggal. Mufrad. Hmm. Sebab tak ada tanda-tanda yang menunjukkan dia musanna ataupun jamak. Hmm. Okay. Dari segi status kalimat, lihat pada yang saya nampak di mutahi itu berbaris dhammah. Jadi dia adalah ah, kalimah yang memiliki status marfu. 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 Okey. Jadi kalimah yang status marfu lah. Hmm. Jadi alhamdu ni ialah pertama dia ialah isim ma'rifah, baik apa tu muzakkar, ya, dan juga mengambil status marfu. 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 Apakah agaknya kenapa dia mengambil status marfu? Kau ingat tak? Sebab dia ialah jadi Dalam bahasa Arab dipanggil mubtada, ya. tak okey. Mubtada dalam bahasa Melayunya ialah cerita utama. Okey. Yang memulakan ayat tu dialah maknanya di sini mana alhamdulillah segala pujian. Okey. Jadi cerita utama dalam ayat tu ialah segala pujian tadi. Okey. Kata nama yang menjadi subjek matter dalam bahasa Inggeris, subjek matter dia cerita utama mesti mengambil marfu sebagai status dia. Okey. Adakah sama dengan maksud dia subjek ataupun Subjek matter ya. subjek. Subjek utama dalam cerita tu. Okey. Jadi ini tak ada dah. Okey. Itu kalimah yang pertama alhamdulillah. Okey, saya beri kalimah yang kedua. Kalimah kedua lillahi. Hmm. Lillahi ni dia adalah gabungan dua Gabungan dua kalimah, kalimah. iaitu li dengan Allahu asal dia. Ini dan Allahu. Jadi itu ialah fujar. Punja ya. Fujar. Allahu itu ialah sim lah, kalimah sim. Isim yang marfu pada asalnya dia isim marfu sebelum dia Okey. bergabung. Okey. Tapi bila dia bergabung dengan al-funja, al-funja akan memajruhkan dia. Okey. Jadi kalimah konteks atau sama macam kalimah ismi Ya. pada kalimah ayat pertama, iaitu ada gabungan harfun jar dan juga kalimah isim. Jadi bila harfun jar diikuti dengan kalimah isim, jadi kalimah isim itu akan mengambil status yang majrur. Majruh mana apa? Dia terikat. Terikat. Jadi terikat oleh al-funja tadi. Okey. So mana al-funja tu mengikat dia, sebab tu dia memajruhkan dia. Jadi kalimah isim itu terikat dengan kalimah itu Hmm. kasrah yang menunjukkan dia ialah majrur. Majruh. Okey. So Jadi pada masa sama cuba terang apa berlaku bila dia bergabung ya. Sebab kalau tengok Allah tu dia punya ejaan asalnya macam ni. okey. Allahu kan. Ada hamzah wasal, ada lam kan. Okey. Tetapi apabila dia bergabung, hamzah wasal tu dengan lam pertama tu digugurkan. Itu cara macam macam gembi dia kan ya. Ya. Asal dia ada hamzah wasal kan. Tapi bila dia bergabung, dia digugurkan. Okey. Sebab dia tidak perlu lagi dah dalam sebutan. Okey. Berbeza harfun jar Li. untuk Hmm. bergabung dengan isim waktu asalnya. Hmm. Jadi ketika kalau isim tersebut itu asalnya ada Hamzah wasal soal dengan lam. Lam ta'rifah dia panggil. itu akan bergabung dengan untuk bentuk hujah iaitu ni itu. Jadi zawasal dan lam uh, lam Lam ta'rifah lam tu tarifah itu digugurkan dalam tulisan. bukan set. Ah, Jadi itu bergabung dengan hujah ni kan. ya. So sebenarnya dia bukan tulis dalam sebutan pun gugur ya. Maknanya tu bila kita menyebut pun li ni terus ke lam tajdid kan. Jadi hamzah wasal dengan lam tu digugurkan dalam bacaan dan juga tulisan. Jadi lam itu bukan tulisan dan juga bacaan. Yang mana berbeza kalau kita tengok mim ni dengan Allah kan, yang dalam dalam bacaan ini tak sebut hamzah wasal dengan lam kan. Tapi dalam tulisan dia sebut, dia kena nyatakan. Itu beza dia. Kita lihat itulah Hmm. untuk betul jauh maju
Dia Jawa Majur ke dok? Okey. Yang mana? Jawa Majur lah. Jawa Majur, Jawa Majur. Okey. Sebab dia dia gabung tiga. Temu atau bergabung dengan isim, kalimah isim. Ya. Okey. Itu eh, dari segi tapi ini juga masih lagi dianggap sebagai kalimah isim dok. Jadi dalam konteks dalam perkataan lain dari segi tahi Hmm. ini adalah kalimah ma'rifah. Ya. Kalimah ma'rifah betul Digugurkan. ya. Tapi kalimah masih masalah kalimah Bisa makrifah. dari segi Hmm. Mufrad. sebab kan kalimah Allah asalnya Allah itu bergabung dengan Daripada dalam keadaan terikat dengan harfu jar. kalimah ini kalimah itu kalimah Okey, jenis dia dulu Robi ialah dipanggilkan isim isim lazim. okey Lazimnya Lazim. Yang dia Melayu pun cakap lazim. Lazim maknanya common noun. Tuhan ialah common noun. Itu apa ni jenisnya. okey Lepas tu dia ada fungsi dia pula. Okey, anggap fungsi dia ni kita panggil isim apa? Yang dipanggil isim badal. badai Badal. BADL. Sebenarnya kita dah belajar dalam modul kedua tu dari modul dulu kan. So apakah isim badal dia? Isim badal ialah Allah dah cerita nama Allah tu dalam isim kalimah itu kan. Jadi Allah nak cerita sekali lagi Allah tu tapi dalam nama lain. Jadi Rob adalah nama Allah juga. Jadi dia kata ganti kata nama gantian dipanggil badal. Macam Abu. Abu ni ada orang panggil bulat macam kan ya. Jadi orang mula nama Abu tapi tak nak guna nama Abu dua kali. Panggil kedua kali bulat. Jadi bulat dia sebenarnya Abu. Itu dia panggil badal. dia kata ganti nama ke tu Kata nama gantian. kata nama ganti Kalau kata ganti nama ialah isim. Ya. Kata ganti nama gantian. Kalau kata ganti nama itu domain. Domer Itu jenis ya. Ya. Kata nama gantian. isim badal Maknanya dia menggantikan nama yang orang pertama kan. Digunakan nama yang kedua tak kata nama gantian. Ya. Maknanya orang yang sama nama yang berbeza. Ya. Dan dia juga ada ciri dia ikutan juga. Sebab orang yang sama dia macam isim sifat juga. So maknanya ikutan apa yang berlaku dalam isim sifat berlaku juga dalam isim badal. Jadi isim badal kena mengikut kalimah yang dibadalkan. ini Dia makrifah juga. Sebab Allah tadi makrifah, dia pun kena makrifah. Ya, Allah ada, tapi dia tak digugurkan.
Di sini pula Robby ni dia Dia pun pun dikukuhkan dikukuhkan sebagai sebagai orang orang berperangai berperangai sebagai sebagai motor. motor. Ingat tak Ingat bila tak motor bila motor dia tak boleh ambil dia tarifah kan? Oh, dia Dia kaitannya. orang alami, jadi Okey. dia tak boleh. Sebenarnya dia Robby juga tu. Okey. Ah, Dia gugur Alif Taifah. sebab dia sebab nak dia nak berfungsi berfungsi sebagai sebagai motor. motor kan. Taifah yang daripada selepas Ya. lah. Okey. Jadi dia sekarang ini adalah kalimah ma'rifah. Ya. Dari segi jadinya adalah dia muzakkar sebagai ikut pada sifat isim awal tu Ya. Ya. sama bilangan pun dia sebab motor Bukan. tunggal dia. Dari segi test dia pun ikut juga. Ikut juga. Dia kalau Allah itu ialah majhul, Dia punya maknanya orang yang sama nama dia lain kan. jadi So, pun tapi ciri dia sama. jadi sertifikat ialah majhul. Kalimah Rafi. Hmm. Kalimah keempat al-alamina. Alam Ini ialah isim Dia di sini isim lazim kan. Alam ialah isim lazim lah. Komentar kan. dia ialah isim lazim. Lepas tu dari segi Peranan dia. peranan dia ialah Dia adalah sandaran kepada Robby. dia ada peranan dia ialah sandaran Rafi, iaitu Rafi dan al-alamin ini tadi dia untuk kita dofa. Talian. Kita ada dofa. Jadi Tuhan dia mana dia tergantung kan. Dia memerlukan kalimat kedua. So maknanya Robby motor. Jadi al-alami kalimat kedua itu adalah motor pun nilai. sebab dia menggunakan kita maksud jadi untuk ciri dofa ni pertama kalimat tersebut sudah berkaitan. Dulu kalimat isim mesti berkaitan. Kalimat isim mesti berkaitan. Nampak sini Robi dan al-alami itu tak ada kalimat yang keduanya. Ya. Ciri ialah yang pertama tidak boleh mengambil dari makrifah. Walaupun dia makrifah. Walaupun makrifah Ya, dia marifah, tapi dia tidak boleh mengambil Mesti ditulis dengan tak boleh lantar rempah. dan ketiga dia tidak boleh diambil pada kalimat pertama. Ya. Balik pada letak itu berikut dapat soal jadi akan win. Okey. Dan yang keempat kami silah ambil status Kita ada di majlis di sini. huruf itu So, soalannya Ini huruf mim bukan huruf nun. yang itu dia ialah menunjukkan dia hanya imbuhan. So, bila Tulis imbuhan, bahawa dia dia tak menentukan bukan huruf. huruf. Yang Yang betul ialah huruf huruf ketiga huruf ketiga. Ya, Ya, angka dia ain lam bukan mim. mim. Ya. Ya. So, mana So, mana kalau dia bentuk majrur, mim itulah kita tengok. kalau bentuk mufrad dia mim juga. Kalau dia jamak pun kita tengok mim Mim itu dulu. dulu. Ini jamak. Ada yang itu mana dia jamak. Jadi usi Iraq dia ialah majrur, lihat pada huruf mim lah. Ya. Itu So untuk jamak dia ada satu kaedah. So kita akan tengok huruf terakhir bersama dengan imbuhan dia, imbuhan jamak. So kalau majrur dia mesti huruf terakhir itu baris bawah dan disambung dengan ya nun. Kalau marfu' yang terakhir itu baris depan disambung dengan waw nun. Itu cara dia. Okey. Saya sambung. Kalimah kepala tak. Dia ialah Marifah. Marifah. Okey. Dia ada alif lam ta'rifah. Ta'i tadi maksudnya ta'i. Ta'i itu kalimah itu sama ada nakirah ataupun ma'rifah. Dia sama ada. Either one kan. So dalam konteks ni ta'i dia ialah ma'rifah sebab ada alif lam ta'rifah lah. Tanda kan. Okey. Kalau tanda nakirah macam mana? Ingat. Isi nakirah.
Isim nakirah dia tak ada alif lam tarifah. Huruf hujung tu biasanya bertanwin. Ini ini ialah isim makrifah. Okey. Jadi apa? Jadi dia dalam zakat. Dari segi bilangan. Hmm. Bilangan dia bukan tunggal. Dia ada imbuhan yanon tu menunjukkan imbuhan jamak salim yang dipanggil. Ya. Jadi kalimah ni bilangan ni adalah jamak. Maknanya bila kata alam tu bukan satu alam lah. Banyak alam. Seluruh alam tu adalah Tuhan. Apa maknanya Tuhan tu Tuhan bukan satu alam je. Tuhan kepada seluruh semua alam yang ada. Dari segi bilangan dia jamak. Hmm. Dari segi i'rab atau Kalau mustaqil nak kemas lagi kita jamak jamak salim. Sebab jamak ada dua ya. Yanon tu kita tahulah dia. Kalau wanon hujung dia ataupun wanon itu dipanggilkan jamak salim. dia adalah jamak salim. Okay. Dapat lihat pertumbuhan ya ni di ujung kalimah setelah Ya. kalimah sebut. Okay, dari segi status kalimah atau i'rabnya, kalimah ini mengambil i'rab yang majrur. Ah, sebab dia bentuk pertanyaan Dia, idhofah. dia, Dia dia sebagai mengikut dapat dia berperanan sebagai mudhaf ilaih dia mesti majrur. sebagai lah mudhafun ilahi. Ya, Jadi dia harus mesti mengambil i'rab yang majrur. majrur. Dia dah terikat. Ya, majrur maknanya dia kena ikat lah. Ikat. Apa yang ikat dia rock tadi. Okey. Ha. Jadi sebagai tanda lah pada ni sebut. Hmm. Jadi uh, itu kalimah keempat lah. Jadi Hmm. saya ucap balik ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada empat kalimah. Kalimah pertama ialah Isim masdar. isim masdar. Masdar. Okey. Kalimah kedua ialah Yang ni kita khusus kalau Allah kita boleh kata dia apa? Isim lafaz uh, Jalalullah. okey. Dia khusus kepada Allah kita panggil dia isim lafaz Jalalullah. Okey. Jadi lidah itu lidah isim lafaz dan Allah dari segi apa tu? Uh, Jawa majrur. jauh maju itu daripada itu dan juga Allah Allah ni lah. Dah isim isim adalah isim lazim, tapi isim itu sini adalah isim badal. Itu dia hidup pada kata nama gantian pada Allah lah. Itu sebut. Jadi yang pertama tempat tu ialah kata betul kata Pertalian. pertalian antara tempat tempat tiga tu ialah talian idhofah, Hmm. iaitu Robi itu ialah mudhaf dan kalimah keempat al-alami itu ialah mudhafun ilahi. Itu je terikat lah untuk menghubungi Bahasa ayat. Melayu dia apa? Idhofah. Sandaran. Oh sana ayat. Ya, Sebab pertalian sandaran. dari sana ayat sebab dia takkan lengkap Makna kalimah pertama tak sempurna tanpa kalimah kedua. Jadi mana dia kena bersandar pada kalimah kedua untuk menyempurna. sandaran lah. Sebab Ya, tanpa ada kalimah yang mudhafun ilahi itu, jadi makna lengkap lah untuk mudhafnya tak lengkap dari ya. segi maksudnya. Jadi kita lihat ada pertalian oh, ada Jawa Majrur ini. Hmm. So, ada satu lagi tambahan ya. Tu sama walaupun kita belum belajar tapi kita boleh tambahkan supaya melengkapkan ya. Okey, alhamdulillah tu sebenarnya ada pertalian pula. Oh, Ya. Tengok alhamdu dia sambung dengan lillah dia menyempurnakan ayat tu. Kalau dia segala pujian masih juga tergantung kan. Soalan tergantung. Jadi dia memerlukan uh, sambungan cerita dia panggil ya. Dengan kata pujian dia ialah bagi Allah. So dalam Arab dipanggil pertalian tu dia dipanggilkan muta'alliqun. Kalau apa?
dia mim ta ain, mim ta ain. Kalau nak rumi, rumi jawi dulu. Rumi dulu. MMU T A T apostrophe A, sebab apostrophe itu ain ya. Apostrophe A double L. Muta'al lepas tu I. Jadi muta'alli kun. Qun. Kun tu ialah domatan lah. Qaf yang domatan ya. Kalau jawi dia mim ta ain lam tu tasydid kan. Lam tasydid baris bawah ya. Lepas tu qaf domatan. Bila qaf domatan tu kita akan sebut dia macam kun. Muta'alli kun. Muta'alli kun ialah cerita ataupun perkara yang berkaitan dengan kalimah yang nakkan dia. Dia macam idhafah je tapi dia bukan idhafah. Dia ini hanya berlaku apabila satu kalimah dia diikuti jawab majrur. Lillahi itu jawab majrur. So jawab majrur berperanan sebagai perkara berkaitan. Kalau tidak dia macam mana dia tak sempurna kan. Segala pujian bila ada bagi Allah baru kita faham dengan lebih sempurna mana dia. Jadi dia selalunya dalam bentuk apa? Bentuk jawab majrur. Bila ada saya puja dengan kalimah itu mesti ada kaitan dia. Dia boleh berlaku dalam bentuk kata nama diikuti dengan muta'alliqun. Dia juga lebih banyak dalam Al-Quran kita akan dapat kata kerja diikuti dengan muta'alliqun. So bermakna walaupun ayat pertama tadi kita tak masuk lagi tu, sebenarnya bismi tu ia jahapunjah. Dia sebenarnya muta'alliqun kepada satu kalimah yang tidak dinyatakan. Ya, dalam konteks ayat pertama sebenarnya yang tidak dinyatakan tu ialah kalimah kata kerja. Dan biasanya kata kerja tu dalam bentuk arahan, fi'il amar. Jadi Allah kata apa je kita buat? Bismillah. Apa sahabat makan, kamu makan dengan nama Allah. Minum dengan nama Allah. So yang ni dia lebih kepada kata kerja. Kata kerja tak nampak lah. Dia dipanggilkan mahzuf. Mahzuf ni dihazahkan, digugurkan. Sebab apa Allah gugurkan? Kalau letak, nanti orang ingat tu saja. Kan? Katakanlah iqra' lah kata ya. Iqra' bismillah. Orang ingat, baca je kan? Tak. Maksud Allah ialah sebab dia gugur, sebab dia maksud ialah dia ekstrak semua apa saja perbuatan dengan nama Allah. Itu tujuan dia tidak dituliskan tu. Itu maknanya sekarang kita belajar satu pertalian baru iaitu dipanggil muta'alliqun ya. Muta'alliqun ialah perkara berkaitan dengan kalimah yang dikaitkan tu. Biasanya dalam bentuk jawab majrur. Jawab majrur. Ya. Jadi pertanyaan antara alhamdulillah itu ialah tak buku ni. Ya. So manakala ayat pertama kalau kita nak tambahkan perkara terbitan ada 5 pertalian situ lah. So bismi dengan satu kalimah yang dipanggil mahzuf. Dia tidak dinyatakan. Jadi tak buku lah. Dipanggil muta'alliqun. Kadang dalam buku Melayu kalau kadang ustaz bersyarah dia kata takluk tu itu maksud dia itulah. Takluk maknanya perkara yang berkaitan dengan sesuatu yang lain tu. Okey tadi sebab apa Rabbi kita kata isim makrifah tadi? Sebab dia isim badan. Isim badan. Okey, tengok ya ayat Quran dia konsisten. Ada satu lagi kaedah kalau dia idhafah apabila kalimah yang kedua tu makrifah dia pun makrifah. Al-alami makrifah kan. Jadi dia automatically juga makrifah. Jadi badal pun dia makrifah, dengan idhafah dia makrifah. Nampak dia konsisten, dia tak bercanggah. So dalam tulisan sebab dia mudhaf, dia tak boleh ditulis dengan alif lam ta'rifah. Ini masih lagi makrifah lah. Ya.
Tidak mudah. Itu yang bagusnya sebab bila kita kenal secara sebab tu kita belajar secara holistik ni komprehensif ni kadang-kadang kita lupa badal kan tapi kita tahu dia apa ni idhafah mudhaf ilaih dia makrifah. Itu pun akan membantu kita mengenal detail dia yang juga makrifah. Sebab kalau orang tak belajar itu dia ingatkan nakirah sebab tak ada alif lam kan. Tak, dia itu makrifah. Bukti yang kedua ialah kerana dia badal kepada Allah. So dia juga makrifat. Dia konsisten lah. Dia tak bercanggah. Quran yang macam mana pun dia tak bercanggah kan. Ilmu maklumat tu banyak tapi dia cuma kita nak tahu nak nyusun je supaya dia tak keliru. Tapi kalau kita pandai nyusun kita dapat tadi dia bantu-membantu lah. Dia akan lebih menguatkan lagi kefahaman kita. Ha. So bila kita dah kenal tu, apa kat mana dia? Alhamdulillah ini ada satu isim masdar yang bermakna pujian, ya, tapi dia dalam bentuk makrifah. So maknanya pujian tu diterjemahkan sebagai segala pujian. Segala pujian tu maknanya yang dimasukkan kita tahu apa yang dimasukkan pujian tu di makrifah ialah apa saja pujian. Okey. Dan apa saja pujian Allah kata hanya untuk Allah. Okey. Kan? Jadi bila kita faham tu mesti tercuit hati kita. Sebab apa? Sebab kita banyak puji orang lain daripada Allah. Selalunya kan. Sedangkan Allah mengajar kita segala pujian bagi Allah. Jadi maknanya itu akan membuatkan kita berfikir ya, selama ni aku banyak puji kawan, puji orang lain kan. Tapi Allah kata segala pujian hanya untuk Allah. Jadi apa yang berlaku? So, maknanya seolah kita bercanggah. Jadi macam mana kita nak perbetulkan? Perbetulkan ialah bukan kita tak boleh puji kawan. Bagus dia bagi je. Tapi kita mesti mengatakan kebaikan yang kita puji itu ialah kerana Allah. Sebab Allah yang akhirnya membuatkan dia berjaya. Itu. Kita cakap Alhamdulillah. Yes. Dia pulang balik pada Allah. Itu maksud dia. Walaupun kita kata, baguslah you ya. Tapi dalam hati kita tahu yang bagus dia adalah kerana Allah yang kalau lebih baik kita beritahu dia sendiri. But don't forget, jangan lupa kebaikan Tuhan ni sebenarnya Allah yang menentukan. Itu cara dia. Kita Alhamdulillah tu balik pada Allah. Puji, cara yang terbaik menjawab kalau puji itu ya. Alhamdulillah. Mana kita menerima pujian tu untuk Allah. Bukannya kita mengaku kita yang menjadikan apa yang baik itu. Itulah. Dan Allah tu kemudian diikuti kan siapa Allah tu? Sekarang ni Allah menceritakan Allah ni ialah Rabb. Bil alim. Bayang kita boleh dalam hati benak kita dapat membayangkan Allah ni bukannya macam Datuk ke Tan Sri ke atau presiden. Dia adalah Rabb ni apa mana? Pentadbir, penguasa, pengurus. Bukan pengurus satu rumah ke satu pejabat ke. Seluruh alam. Dan alam tu apa dia? Yang masuk ini. Agaknya. Punya ke, manakala kita boleh faham alam tu, baru kita merasa gerut, merasa gahnya Allah tu, hebatnya. Apa agaknya masuk alam ni? Di alam tu, sekat alam fisikal di depan. Ya. Alam lain. Yes. Makhluk tu. Maknanya apa saja selain daripada Allah tu alam lah. Ya. Termasuk alam akhirat. Kan? Alam roh. Alam rahim. Masa kita berada rahim tu dia panggil alam je. Masa itu satu alam tu. Sebelum kita hembuskan ke rahim ibu kita, kita masih dalam bentuk roh. Itu pun alam juga. Kita ada berada di mana? Di akhirat. Di luar dunia kan? Di syurga. Dan Allah tiup, barulah kita masuk ke alam roh. Lepas tu, kita dilahirkan. Itu alam dunia lah. Dan alam dunia ni pun banyak pun dia punya peringkat-peringkat dia. Alam kanak-kanak, kan? Alam dewasa. Lepas tu alam kita dah berumur. Daripada itu alam ada lagi, langit lagi. Kan seluruh langit, seluruh cakrawala ni kan. Jadi Allah adalah
pemilik, pemerintah, pentadbir yang Semua. kan, itu punya hebatnya. Jadi mana kalau orang boleh rasakan yang tu kan, memang mana patuhlah pada Allah. Maknanya kita tak ambil ringan. Termasuklah pujian tadi kan. Pujian tu kita bila nak muji kawan pun kita hati-hati dah. Sebab Allah kata segala pujian hanya pada aku Rob. Aku Rob ni apa kata. Kenapa kau puji kawan kau je kan? So kita akan susun balik pemikiran kita, perlakuan kita supaya dia selari dengan apa yang Allah nak kita lakukan. Dan apa yang kita nak lakukan itu bukan untuk kebaikan Allah, untuk kebaikan kita sebenarnya. Allah dia Ghaniyun dipanggil ya, dia maha kaya, tak perlukan apa-apa. Tapi apa yang Allah suruh buat kita baik itu sebenarnya untuk kita juga. Kita yang perlu ke Allah kan. Kita yang Perlu ke perlukan. Allah. Dia tak perlukan kita sebenarnya. Itu pemurahnya Allah tu. Okay, so mana daripada dua ayat ni sekarang ni sepatutnya you dah dapat rasa kan kenapa kita perlu mengenal kalimah Quran, memahami bahasa Al-Quran sebenarnya. Jadi saya dapat doktor, dia faham lah. Ah, Kita pengajaran lah. Doktor, ya, kita boleh ambil pengajaran dia. Sebab yang pertama, Bismillah tu, apa yang kita buat, mestilah kita mestilah mulakan dengan nama dengan Allah. nama Allah. Ayat kedua ni, dia punya pengajaran dia, apa-apa kebaikan, apa kebaikan pujian yang kita terima, Ya, kita ulang balik. kita Allah sebab Mana Allah sebab yang dialah yang berhak. Maka dia maha agung. Ya, yang mentadbir, mengurus, menentukan seluruh alam ni bukannya satu benda. Berjuta bilion benda. Okay, kita tahu kalau belajar sains pun cakrawala tu kan, bilion tu. Kan? sekecil-kecil atom ni, kecil-kecil yang Atom semua tu itu termasuk alam tu, jadi Allah lah yang mengurus. Tak boleh bayangkan kita kalau ada dua kereta pun dah tak terurus kan, dua tiga kereta kan, ya. Tapi Allah boleh menguruskan tu semua. Ada sekarang ni berapa bilion manusia, semua Allah urus kata yang baik. Tu hebatnya Allah. Jadi maknanya kalau kita tak prihatin kepada Allah tu, kita seolah-olah macam sombong lah. Orang yang bongkak kan. Ah, Eh, sedangkan bila kita bayang tu kita rasa sangat kerdil lah dengan banding dengan Allah. Ya, jadi dan memang sepatutnya kita akan pulangkan balik apa ni pujian dan dalam bentuk kesyukuran. Kita patut syukur dengan apa saja yang Allah beri kepada kita. Dan tak ramai orang bersyukur. Dalam Al-Quran tu memang banyak ayat kata apa walakin aksarohum la yashkurun, Allah kata tak ramai orang yang bersyukur. Ya. Dan bila Allah suruh kita bersyukur tu sebenarnya untuk kebaikan kita juga. Sebab Allah kata kalau kita bersyukur, Allah tambah lagi pula nikmat-nikmat kemudahan tu. Memang Allah ni bukannya Allah suruh kita buat sesuatu nak menyusahkan kita, tak. Untuk kebaikan kita. So bila kita dah banyak mengenal dan kita akan dapati kita akan selaraskan pelan-pelan dengan apa Allah nak dalam Quran kan. Bila kita selaras itu, kita akan merapatkan dengan Quran. Sebab akhirnya kita nak syurga Allah. Jadi syarat nak syurga kena rapat dengan dia. Kena cakna dengan dia. Kena jangan tak tentu arah apa, melupakan dia. buat perintah. Ah, ya. Yes. So kebanyakan kita tak dapat melakukan permintaan sebab kita tak tahu apa yang Allah suruh kita. Sebab kita tak faham baca Quran. Semua Quran itu adalah Quran je. Kan? Bila kita tak faham itu, jadi kita kita tak menurut lah kita. Tak menuruti secara tak langsung kita. Tapi uh, salah siapa? Salah kita lah sebab kita tu yang tak faham kan. Allah bagi kita akal kan. Bagi sumber yang tertentu untuk kita boleh memahami. Sebab kita pun boleh sebut Bismillah kan. Bismillah ni biasa sebut Bismillah. Tapi kita Ya. tak macam mungkin Ya. tak faham lah. Sebenarnya Bismillah tu satu Sebenarnya ialah arahan. arahan. Arahan dan juga tawaran sebenarnya. Arahan dan tawaran. Bentuk arahan, bentuk tawaran supaya akhirnya beri kebaikan kepada kita. Ya, kalau tidak kita buat juga benda tapi kita tak bismillah kan. Kita dapatlah benda tu tapi itu kebaikan tu tak dapat.
Ada Dia panggil perbuatan buatan. yang biasa sajalah yang harus kita lakukan, tapi dia tak jadi ibadah. Ha. Jadi Allah ni nak beri kebaikan pada kita, pahala semua tu, dia tak 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 berat pun kerjanya. Kesebayang je kan. Sebut bismillah dah dapat. Kan? Bukan dia tu angkat, itu angkat, ni ke bayar tu, tak ada. Allah kata sebut bismillah je. Kalau kita buat ibadah, kalau kita fikir dengan nama Allah, kita start dengan nama Allah lah kan. Ya. Kita setakat ibadah, kita setakat dapat pahala tu, kita kena puasa, solat, itu memang dah. Itu wajib. Itu dipanggil ibadah yang khusus ya. So ibadah ni umumnya apa saja yang kita lakukan, kalau kita niatkan untuk Allah, dia jadi ibadah lah. Ha. Kasi Allah, makan tu boleh Jadi jadi ibadah. ibadah. Jadi ibadah. Bila jadi ibadah, ada pahala dia, ada kebaikan dia. Kan kalau tidak kita makan je kan. So maknanya bila kita makan tu, oh ya, tu yang untung kita orang Islam ni. Sebab kita ada Allah, kita sebut nama Allah, dia jadi ibadah. Kan tidak, orang kafir pun makan juga. Betul. Tapi dia tak sebut nama Allah kan. Jadi makan kita dengan makan kafir berbeza. Orang makan kafir dia kenyang juga. Kita tak kenyang dan dapat pahala dan dapat kebaikan. Bila kita baik dengan Allah, Allah akan lindung kita. Allah akan bantu kita. Ya. Macam kafir dia makan juga. Tapi tak ada perlindungan Allah. Tak ada kebaikan pada Allah. Malah bila dia meninggal, dia masuk juga neraka. Kan? Itu untungnya apa? Jadi sebenarnya Islam kalau kita saya faham kalau kita buat apa saja kita perbuatan kita dengan Allah, Ya. pahala itu non-stop lah. Kita kena pasti sebab pahala. Yes. Sempurna Allah. Sebab tu Allah ajar kita dalam dalam apa? Dalam ibadah yang khusus Allah dah ajar kita. Cuma masalah kita terdapat kaitkan. Bila keluar pada ibadah khusus, kita ingat biasa je. Dalam ibadah khusus, maya ke puasa mesti ada lillah hujung ni kan. Allah dah ajar tak? Ya, kerana Allah. Jadi, bila kita buat benda lain pun, sebut je, lillah. Tu Allah, bismillah. Kan? Saya nak kongsikan satu ayat tadi yang saya kata apa? Ah, manusia ya. Kebanyakan manusia ni tak bersyukur ya. Ayat 243 Al-Baqarah. Senangnya ada app ni senang je ya. Tekan Baqarah sini. Lepas tu scroll ya. Kalau dia jauh atau scroll yang ni ada dipanggil scroller ni kan. Boleh boleh ke mana saja nak tu kan. 243 carilah dekat tu 243. Okey nampak ya. Di sini Allah kata apa? Inna Allah mula yang ujung saja apa ni daripada awal tu kalau kita nak faham keluar boleh tapi yang nak kata kebanyakan Allah kata walakin walakin ni dan tetapi ya kinna tu ialah tetapi aksara ni ialah kebanyakan daripada kasirun maknanya banyak dia membentuk aksara ni dia bermakna kebanyakan most of the annas manusia. Jadi kebanyakan manusia Allah kata la ni mana tidak. Ya syukurun dalam bentuk fi'il mudhari'. Ya dengan waw nun itu maknanya mereka. Ya syim kara tu syukur. Tidak bersyukur. Jadi memang Allah dah tahu ramai manusia ni ya. Kebanyakan Allah apa memang Allah kata tak mensyukuri Allah. Kebanyakan maksudnya bahasa kita bukan majoriti lah. Majoriti tak bersyukur. Ya. So maknanya orang yang akhirnya Allah akan bantu dan orang rapat dengan dia tu rupanya tak ramai. Tak ramai. So apakah pengajarannya? Kita nak pastikan kita dalam golongan yang tak ramai dah. Jangan di golongan ramai. Kalau kita masuk dalam golongan ramai, kebanyakan dia dalam golongan yang rugi. Golongan yang rugi. Rugi kerana dia salah satunya sebab dia tak mensyukur dengan apa yang Allah. Ya. So yang tak syukur ni sebenarnya satu uh, apa ni attitude, satu pegangan yang Allah tak suka. Sebab bertak syukur ni mana macam kita bagi satu orang tak terima kasih. Mana orang yang tak
menghargai kan, Menghargai ya. bagi apa yang orang bagi. Ini Allah bagi kita macam-macam kan, dan kita tak mensyukuri, Kita appreciate lah pada kita tak appreciate. Jadi Allah memang kata memang benci orang macam ni, orang yang tak syukur ni. Bagi oksigen bukan bayar pun kan. Tapi dalam pekerjaan kita, kita biar je, buat tak tahu je apa Allah suruh kan. Itu mana tak mensyukuri lah. Lazu fadlin. Fadlin ni maknanya kurniaan. Ya. Allah la ni sangat-sangat orang kata. Uh, sangat-sangat mempunyai zunya fadlin kurniaan. Alan nas ke atas manusia. Jadi Allah dah beritahu manusia ni semua kurniaan dia daripada Allah lah, sebenarnya bukan daripada orang lain. Walaupun dia dapat benar, tapi yang menentukan masih lagi Allah. Kita naik bas. Oh, betul bas manusia buat kan? Tapi macam mana boleh jadi bas tu? Dia ambil besi pada mana? Allah yang buat. Yang dia kan? Kepandaian dia Allah juga bagi. Yang air mana daripada Allah tu. Itu kurniaan daripada Allah. Tapi biasanya orang tak ada bersyukur kan ya. Dia naik bas, dia terima kasih pada driver ya. Contoh kan. Ya, jangan macam tu. Ya. Allah yang menentukan kan. Ya, so bila kita kaitkan kenapa Allah syukur ni ialah kerana kita tengok ayat surah Ibrahim lah. Uh, sebab Ibrahim Allah kata itu iaitu Allah la in syakartum. Ya, sesungguhnya itu jika syakartum tu kamu syakar maknanya ini dalam bentuk firman kamu telah bersyukur. Maknanya kalau kamu bersyukur, maknanya Allah kata la azidanakum, pasti azidannya tambah. Kum ni kamu semua. Jadi mana Allah kalau kita dapat sesuatu dari Allah, kita syukur kan Allah tambah lagi. Confirm, pasti confirm lah. Confirm Allah akan Dan tambah. bila kata Allah tambah tu memang Allah tak pernah mungkin janji. Cuma bentuk tu kadang kita tak nampak direct lah. Dia mungkin dalam bentuk lain dan sebagainya kan. Tapi mana yang Allah tegur kita sebagai syukur sebab apa? Untuk bagi tahu kita lah. Allah nak bagi tawaran lah. This is ayat tawaran dia panggil kan. Ah, kalau kamu buat ni aku pergi kan. Itu tawaran lah. Jadi mana kalau tawaran pun kita tak nak sambut. Itu maknanya kita orang yang tak bersyukur. Dan kalau orang tak bersyukur, Allah bagi peringatan di ujung tu. Nampak? Wala in kafartum. Dan sekiranya kamu mengkufuri, maknanya mengingkar syukur apa ni nikmat aku. Ya, Allah kata inna azabi lasyadid. Maknanya Allah kata kamu ni akan diazab. Azab bukan setakat azab dia sebut lasyadid. Lasyadid ni ialah yang tersangat-sangat teruk. Oh, azab tu. Dengan tak bersyukur saja. Jadi perbuatan tak bersyukur ni satu perbuatan yang Allah sangat tak suka. Orang yang tak berterima kasih. Allah akan tambah. Orang yang bersyukur tambah. Jadi kalau orang yang waras, kan, memang bodoh lah kalau tak bersyukur. Kan? Sedangkan buat sesuatu yang bersyukur tu bukannya susah pun. Allah tambah lagi. Jadi sepatutnya kita macam tu lah. Tetapi tak, manusia ni, Allah kata, ramai yang rupanya tak bersyukur. Tak bersyukur. Kesannya ialah azab lah. Azabillah syadid. Azabillah syadid. Kan? So, bila kita ada ilmu macam ni, automatically kita akan align balik lah. Adakah kita ni termasuk dalam golongan yang ramai tadi ataupun yang sikit? Dari kaca mata dunia, kadang kita rasa, elok ramai. Kan? Kita nak kawan ramai. Tapi tak semestinya rupanya. Allah kata, yang ramai itu tak semestinya baik. Sebab yang ramai itu satu dalam ni bukan cakap Allah kata layash kurun aksaron nas ni ya, kalau kita gunakan app ni tadi, tapi app ni uh, itulah masalah yang window base ni kan. Tadi mana tadi tadi kita kalau tengok dia tadi dia kalau yang Knox tu atau betul kita tekan tu dia akan susun semua kalimah tu dalam ayat tadi kan. Kalau kita nak cari ya, apa Allah kata tentang aksaron nas 243 tadi kan.
Berarti ya, kalau kita nak Allah kata walakin aksaron, nah kita tekan aksaron ini ya. Tekan sini sekali, dia yang Android itu dia akan senaraikan semua ayat yang ada aksara. Jadi kita boleh tahu apa Allah kata aksara. Dalam Al-Quran yang banyak aksara orang kata la ya'lamun, tidak mengetahui. La taqilun, tidak berfikir. Itu kebanyakan manusia. So bermakna kalau kita faham ini konsep demokrasi ini sebenarnya bercanggah. Canggah demokrasi ini kan siapa yang banyak kan? Siapa buat banyak dia lah menang kan? Sebenarnya tak sepertinya betul. Kerana yang ramai itu pun kadang tak Sebab tahu. ramai ni tak mengetahui kan, tak ada ilmu kan. Tapi dia ramai ramai yang menyokong kan. Kita ambil keputusan tu. Apa dari segi perspektif Quran dia sebenarnya tidak menepati lah. Yang menepati ialah orang yang sikit tapi berilmu. So maknanya kalau kita nak buat keputusan polisi bukannya kita pergi undi ikut ramai. Sebab kebanyakan ramai ni dia la yashkurun, la ya'lamun kan ya. Tak dapat nak buka kita try buka ni tadi ya. Kalau dapat. Cuma yang tak syok tu lah. Bila buka ni dia keluar gambar-gambar ni. Saya masih berada fungsi terklik tu dia akan senaraikan ni. Belum boleh. Yes. Tu apa ni canggihnya app tu kita. Sebab dia banyak boleh bantu kita untuk memahami Quran dan dengan lebih cepat lah. Kalau tidak, kita nak buka Quran nanti puas belum cari kan. Penting ya. Right. Kita pergi yang zaman tadi Al-Baqarah. Dan yang ni, yang window tadi pun, apa mungkin tak ada. Kita sebenarnya nak cari ayat, kita boleh pakai search ni ya. Okay. Dekat muka pertama tadi yang ada senarai surah tu. Okay, kita tekan ni, ada search lens ni kan. Cuma dia slow sikit. Okay. Ini tutup dulu. Okay. Search lens tu, dia ni terjemahan dia kena dia ada tempat kita masukkan cari-carian, cari dalam terjemahan. Dia mana ni? Sama tak ada. Dia boleh masukkan nombor surah dan nombor ayat. Try ni. Part 3 tadi kan. Try. Search. Apa tahu ni? Keluar, keluar dulu. Ha? Ada keluar ni. Back. Atau back sekali. Okay, back tu kan? Sekejap. Okay, tu ni. Yang di Dah kelar, okay. Dua batu dah. Dia dah, okay. So, kata kita nak tahu kalimah tu diulang kali, kita tekan sini. Lepas tu, dalam paparan ni tekan sekali lagi. Dua kali tekan lah. Dia akan senaraikan ada 43 kali aksara Dalam Quran. dalam Quran digunakan ya. Ini yang tadilah ya. Jadi kita scroll je. Ini dua Anisa pun ada aksara juga.
Tengok sini, kita biasanya dia di ujung lah ni. Kanu aksara min zalika fahum syuraka ya. Tapi yang saya nak tunjukkan apa yang Allah kata macam ni. Wa anna aksarakum fasikun. Allah kata dan sesungguhnya aksaroskankum tadi nah manusia. Mana Allah kata kebanyakan kamu ni apa? Fasikun, orang yang fasik. Orang fasik ni orang yang biasanya terlibat dengan kerja salah lah. Itu dia orang fasik. Yang ni. Walakin aksarahum la ya'lamun Allah kata. Kebanyakan pada mereka tu Allah kata tak mengetahui. Ah, bila bila kita tahu tu apa makna dia? Mesti dia rujuk pada ilmu Al-Quran. Sebab itulah kebenaran kan. Lain pada Quran dengan sunnah ni, sunnah tu daripada Quran juga lah. So, mana kita boleh bayangkan bila kita berhadapan dengan manusia, bermakna kita punya assessment satu je, iaitu ilmu Quran dia macam mana. Kalau ilmu Quran dia rendah, mana dia termasuk dalam golongan yang la yang lamu. Walaupun dia hebat macam mana. Kan? Jadi, ha, walakin aksarum ia jahalu jahil. Jahil. Kan? Banyak perkataan yang Allah guna tu. Mana kalau orang faham ni memang terasa lah kata. Dan bukan setakat terasa, dan dia akan cek diri dia. Adakah aku dalam golongan ni atau tidak? Kalau dia dalam golongan kebanyakan, maksudnya tu, dan dia buat apalah? Dia buat kira aku tak nak dalam golongan yang aksarohu macam ni. Dia nak dalam golongan yang sikit. Ya. Ala tajidu. La juga. Ah, dan tidaklah kamu mendapati kebanyakan mereka syakirin, orang yang bersyukur. Ramai. Ini sama tadi fasikun kata yang samalah lafaz ya. Jadi wa in wajadna ya, dan sesungguhnya kami dapati kebanyakan mereka orang fasik. Sebab tak ada berilmu, tak ada bersyukur, dia akan termasuk juga dalam golongan yang sama lah. Yang namun sekali lagi. Okay. Itulah keadaan manusia. Allah memang dah tahu dah. Kan? Allah apa rekodkan dalam Al-Quran supaya kita ambil iktibar. Ya, supaya kita jangan apa ya, jangan jatuh dalam golongan ni. So, bila kata la yang lama tu pertama sekali kita kena connectkan ialah Al-Quran. La yashkurun. Ini yang tadi okey tadi 243 kan. Ini dalam Yunus pun ada. Yunus sekali orang kata walakin aktsaru la yashkurun. La yu'minun. Tak beriman pun ramai. Memang betul pun ya. Ini la ya'lamu sekali lagi. La yashkurun. Kan. So bermakna memang mana kalau kita tak tahu tu memang tak logik lah. Sebab banyak kali Allah Dan Allah repeat Allah ulang yes. tak Ah, tidak tak bersyukur, tak yes. Mana tak ada sebab kita akhirnya kita jumpa Tuhan dan kita ya Allah aku tak tahu, tak ada sebab. Terang lagi bersuluh orang kata. Kan? Allah bagi kita umur 70 tahun. Quran daripada kecil dah bagi. Ayat kita tak tahu. Itu masalahnya. Dan ini menjadi satu isu besar sebenarnya dalam masyarakat. Tetapi sebab kita lah yang lama tadi, kita tak merasakan dia isu besar. Kita lebih penting kepada hal lain lah. Ya. Contoh, kita risau sangat. Kan? Tak ada air, kan? Contoh, kita heboh lah satu apa kan ya. Facebook, semua WhatsApp, semua penuh lah dengan isu kan. Tapi la ya'lamun, tak ada orang kisah. La yashkur, tak ada orang kisah. Itu ya. yang highlight Al-Quran Ya. So mana kita bila hal lain kita ambil berat, tapi bila hal Allah kita
buat uh, buat tak cakna. Itu yang kita kena betul mula dengan diri kita lah. Okey, saya ingat kita cukup untuk hari itu. Sampai sini. So kita boleh stop, okay, mula stop sharing sini. Okey, ada apa-apa soalan? Yang penting sekali sekarang ni kena berlatih ya. Cuba macam tadi. Cuba ambil dua tiga. So target kita ialah sekurang-kurangnya yang kita baca Fatihah setiap hari tu. Mesti kita faham dan dia mesti memberi kita panduan. Faham dan dia mesti mana kita boleh buat reflection ke diri kita dulu. Allah kata macam ni, aku sebenarnya macam mana? Kan? Yang paling ketara ialah selama ni kita membaca dalam Fatihah tapi kita baca di mulut saja. Ya, daripada Bismillah tu sampai kita sedar tolin dah ya. Tapi tak tahu itu pun kena berbetulkan tu. Sekali sehari. Ya, dua kali sehari. Bayangkan. Bukannya setahun, 2 tahun. Banyak tahun kita macam tu. Tu semain wajib, tak semain sunat ke? Kalau sunat lagi. Kalau campur sunat tu kau ketik 10 kali kita baca Fatihah. Ya, tak tahu benda kita baca kan. Memang tak logik lah.